semua pendengar Misteri Jam 12. Kita berjumpa pada tengah malam ini bertemankan saya Casey dengan kisah-kisah misteri anda. Peringatan pada semua, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengar dalam rancangan ini. Anggaplah mendengar Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah kecuali yang bercerita. Saudara, kalau sudah bersedia, saya akan bacakan kisah yang pertama dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12. Ria 8907 M. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Selamat tengah malam semua. Kisah yang ingin saya bacakan kepada anda dalam Misteri Jam 12. Ini adalah pengalaman yang pertama yang dikongsi. Kiriman daripada Saiful, ataupun nama yang digunakan. Casey boleh panggil saya Saiful ataupun Ipul. Ipul ada pengalaman yang ingin saya kongsi bersama dengan Casey. Ipul ada seorang nenek yang dah nyanyuk. Dah beberapa kali nenek Ipul akan keluar rumah. Ada kalanya dia tak balik, membuat kita risau. Kita kena cari. Biasalah, orang nyanyuk, dia keluar, dia tak tahu macam mana nak balik. Ada kalanya Ipul akan bawa, letakkan nenek di kerusi roda. Ipul akan tolak dia berjalan-jalan keliling kawasan perumahan di Lengkok Baru. Jadi pengalaman yang diceritakan ini berlaku di kawasan perumahan beliau dekat Lengkok Baru. Kadang-kadang nanti bila Ipul tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV, selalunya waktu malam. Nanti dia datang, "Pul, keluar Pul, bosanlah duduk rumah ni." Ada kalanya saya akan cakap, "Tak apalah Nik, Nik pergi tidur besok kita keluar. Dah malam ni." "Pul, keluarlah, bosanlah duduk rumah ni. Kalau kau tak nak, nanti aku keluar sendiri. Aku balik "Tak mau Nik, jangan. Nik pergi rehat dulu. Nik masuk bilik. Nanti kalau Nik dah tidur, besok kita keluar." Nanti dia akan masuk bilik Casey. Masuk bilik dia, naik atas katil, dia baring. Nanti lat, bukan minit dia dah baring, dalam beberapa saat dia bangun. Dia keluar. "Pul, keluar Pul." Pendengar Misteri Jam 12,
pintu besi rumah sentiasa dimangga. Memang tak dibenarkan dibuka. Sebab nenek ni walaupun dia nyanyuk, ada kalanya dia ingat. Dia akan buka pintu sendiri kalau nampak kunci. Dia akan keluar tanpa kita sedar. Tahu-tahu bila tengok, mana nenek? Pintu besi dah terbuka luas, nenek pun dah keluar. Jadi pendengar Misteri Jam 12. Ada kalanya saya terpaksa walaupun penat bekerja pada siang hari, malam nak relax tengok TV. Oleh kerana sayangkan nenek punya pasal, kata Ipul, saya akan suruh nenek pakai selindang. Kemudian letakkan dia di kerusi roda. Sebab kalau jalan memang perlahan nenek saya jalan. Saya akan tolak dia. Daripada blok rumah saya di Lengkok Baru, jalanlah Casey. Keluar pasar, jalan belakang, turun bukit. Kasih dia happy sikit. Barulah balik rumah. Baru dia boleh tidur. Jadi pernah sekali tu saya bawa dia keluar. Laluan yang sama Casey. Jalan belakang pasar, naik atas bukit, turun bukit, jalan belakang seleko. Sampai rumah pada waktu itu sekitar jam 12 lebih malam. Ya, 12 lebih malam. Saya pun lipat kerusi roda, letak dekat luar rumah. Nenek saya pun masuk. Bila saya dah lipat, nenek saya berdiri perlahan-lahan sedang pegang pintu. Kemudian nenek kata, "Masuk. Masuk cepat, masuk." "Masuklah." Gitu. Saya pun kata pada nenek, "Nek masuk dululah. Saya tengah nak simpan kerusi roda ni." "Hei, bukan kau lah. Kawan aku. Tadi kau bawa aku pusing-pusing. Dia nampak aku nampak dia. Aku ajak dia ikut balik." Saya terdiam. Dalam hati, ya Allah, orang tua ni nyanyuk. "Dahlah ni, masuk dalam. Nanti dulu. Hei, masuk. Setelah beberapa saat baru nenek masuk. Nenek jalan perlahan-lahan masuk ke dalam bilik. Saya pun pergi ke dapur untuk ambil air. Penat Casey. Tolak nenek saya pusing dah macam maraton. Duduk depan minum air. Bila saya duduk dekat ruang tamu, saya boleh nampak bilik nenek saya. Nenek tengah duduk atas katil sambil bercakap dengan seseorang. Dalam hati dah mula datang nenek saya. Keadaan nyanyuknya tu. Sebelum tidur, saya ni tidur dekat ruang tamu dekat luar. Ibu saya tidur dalam bilik dengan adik perempuan saya. Saya duduk dekat luar. Jadi saya bangun. Saya nak rapatkan pintu bilik nenek. "Bangun. Nek, tidur ni Cakap dengan siapa tu?" "Hei Pul, besok tak payah keluar Aku dah ada kawan. Kawan aku kat sebelah ni," kata nenek saya. "Nek ni jangan main-main lah. Mana ada kawan? Tak apa Pul. Apabila saya nak capai tangan saya, nak tarik pintu. Nak tarik pintu bilik. Tengah nak capai ni, nenek kata, 'Pul, tak payah. Dia dekat situ, dia tolong tutup pintu.' Yang membuat saya terperanjat, kata Ipul. Belum sempat tangan saya sampai pada tempat pemegang pintu tu. Tiba-tiba pintu tu bergerak menuju ke arah tangan saya yang sedang nak capai. Saya sampaikan tersentak, Casey. Tersentak. Pul, aku cakap tak payah. Kawan aku tolong tutup pintu. Bila saya ke belakang, sebab pintu tu bergerak, terus pintu pam tutup dengan sendirinya. Saya dah tak berani nak buka pintu. Saya baring dekat atas lantai yang saya bentangkan tilam kecil. Sambil-sambil saya terfikir, adakah nenek aku ni benar-benar nampak benda tu benar-benar dalam rumah, ataupun memang nenek aku nyanyuk? Tapi kalau nenek aku buat-buat cerita, macam mana pintu tu boleh tutup dengan sendiri?
Saya pun tidak ingin fikirkan mungkin esok akan berubah. Tidur sampailah ke pagi. Pendengar Ria 897, keesokan harinya saya dekat luar koridor rumah sedang isap rokok. Adik gadis saya keluar. Bang, abang. Apa? Bang, tengoklah ni. Entah orang mana tadi bawa balik rumah ni. Saya pun ingat benar-benar Nenek keluar, kita tak perasan bawa balik kawan. Siapa? Tak tahulah perempuan mana dalam bilik. Duduk atas katil Nenek. Nanti Mama marah tau. Kejap. Saya pun habiskan rokok saya, kata Ipul. Masuk dalam. Bila tengok atas katil tak ada orang. Nenek tengah baring tapi masih bercakap-cakap dengan seseorang. Diam. Nek. Mira, mana ada orang? Tadi nampak ada orang, bang. Ada perempuan duduk tepi Nenek atas katil. Mana ada orang, Mira? Tak apalah, bang. Adik saya pun jalan dan masuk dalam bilik. Saya tanya pada Nenek. Menghampiri Nenek semakin dekat. Semakin dekat dengan Nenek saya. Nek. Ipul nak tanya, Nek. Ada apalah? Tak ada. Kawan Nenek ni masih ada dalam bilik ni. Ada. Kau tahu? Dia dekat sebelah. Sebelah Nenek? Sebelah kau. Hah? Kau nak apa dengan dia? Dia sebelah kau. Sinilah. Jangan kacau cucu aku. Sini. Baring sini dengan aku. Pada waktu itu saya yang sedang berdiri benar-benar dapat rasakan macam ada sesuatu di sebelah saya. Meremang bulu rumah saya. Nek boleh tak suruh kawan Nenek keluar? Jangan masuk rumah ni. Nanti Mama marah. Mama engkau ni. Kalau kau tak bilang, Mama engkau tak tahu. Biarlah dia kawan akulah. Okey, Nenek suruh dia balik dulu. Nanti besok boleh datang balik. Suruh dia balik. Nanti Mama marah nanti. Yelah. Nenek saya pusing, Gesi. Ke sebelah dia yang katil memang kosong. Katil nenek saya adalah jenis katil single bed yang besar. Dia pusing bahagian tepi tu. Nenek saya baring terlampau tepi sangat sampaikan di tepinya ada sedikit ruang. Kau baliklah dulu. Besok datang lagi Pendengar Misteri Jam 12. Waktu tu saya dapat rasakan macam ada benda keluar daripada bilik tidur nenek saya. Keluar rumah. Dan dapat rasakan macam ada sesuatu. Awal tadi bila bercakap dengan Nenek. Dipendekkan cerita, kata Ipul, akhirnya bila tiba keesokan hari, benda tu datang, Gesi. Datang sebab saya nampak Nenek bercakap lagi dengan benda tu. Saya dengan Nenek, dengan adik saya terpaksa, Gesi, tidak beritahu Mama kami sebab tak nak Mama marah, tak nak Mama runsing, risau. Dan saya pun cakap dengan adik saya, elak daripada pergi bilik Nenek. Tapi benda ni, Nenek saya nampak bercakap dengan dia. Dia tak mengganggu saya dengan adik pun. Tidak mengganggu seolah-olah nak takut-takutkan kami. Tidak. Dia hanya menemani Nenek saya.
Sejak benda ni ada dalam rumah Casey, nenek saya dah tak ada nak jumpa saya, cakap nak keluar, bosan duduk rumah. Tidak. Dia lebih suka duduk dalam rumah. Tapi saya buat perjanjian dengan nenek. Setiap malam sebelum tidur, suruh dia balik. Dan nenek saya buat. Saya tak tahulah benda ni yang baik ataupun bukan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 897, saya akan baca kisah berikut ini bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada warga Singapura, pendengar-pendengar yang berada di seberang tambak di Malaysia, di Brunei, di Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun, di Batam Indonesia, ya, yang sedang mendengar. Terima kasih diucapkan kepada pendengar juga di Eropah. Terima kasih. Ini bercakap tentang Eropah ni, saya nak kongsi kisah daripada pendengar kita seterusnya. Ini adalah satu pengalaman peristiwa yang dikongsi pada saya melalui kiriman seorang pendengar. Sekejap Ini adalah mana tadi email? Email mana email? Okey. Ini kisah yang diceritakan pada saya, datangnya daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai Shelly, Kak Shelly. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama kakak Shelly, kakak nak berkongsi kisah Misteri Jam 12 kakak. Kalau Casey sudi membacanya, kakak adalah pendengar baru MJ12, berasal orang Singapura tetapi sekarang dah pun menetap di England. Oh, okey. Jadi kisah kakak ni berlaku dekat kampung kakak lah di England, iaitu kampung suami kakak di kawasan Derby, kata beliau. Ni Derby bukan Derby, Derby tu lain, ya. Ini Derby. Jadi Kak Shelly berkongsi pengalaman ini terjadi di Derby, di England. Kisah yang dikirimkan email kepada saya, dan saya akan bacakan untuk anda. Ini mungkin hantu Mak Saleh agaknya dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saudara pendengar Ria 897. Ini kisah berlaku di salah sebuah hospital, dikatakan di sini, kata Kak Shelly, di Derbyshire, di Hospital Usang. Hospital yang dah terbengkalai. Kisah yang diceritakan berlaku pada satu ketika yang mana Kak Shelly dengan beberapa orang rakan, termasuklah suaminya dan rakan-rakan pada suaminya, telah pun melakukan satu ekspedisi waktu malam. Jadi pada malam itu kakak beramai-ramai sebenarnya telah pun menaiki kenderaan. Kita katanya di sini konvoi naik kenderaan, dan tempat yang pertama kita pergi adalah sebuah hospital di Derbyshire, yang mana hospital ini adalah sebuah hospital yang lama sangat-sangat. Dan macam-macam penampakan pernah diceritakan tentang hospital ini, dan lazimnya hanya membaca dari internet dan mendengar pengalaman yang diceritakan daripada rakan-rakan yang adventure ataupun yang suka melakukan
lawatan-lawatan tempat-tempat seram pada waktu malam, kata Kak Shelley. Jadi inilah kisah kakak, harap Casey dapat bacakan. Pertama kali bila pergi hospital ni memang menyeramkan, dan sebenarnya kakak tak berani nak masuk dalam. Tapi you know lah, Mak Saleh ni ramai di antara mereka berani sangat-sangat, dan mereka bermati-matian nak rasakan entiti ataupun dunia lain lah, dunia ketiga ni, untuk supaya mereka dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus ini. Jadi inilah kisah yang dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Jadi saudara, Kak Shelley berkongsi pengalaman apabila dia sampai di hospital, dekat kawasan luar hospital ada dua kenderaan. Mereka konvoi dua kenderaan. Jadi dua kenderaan ini lebih kurang dalam 11, dua kenderaan ini lebih kurang dalam 8 orang, ya, 8 orang, dan waktu itu jam 11 malam mereka sampai di kawasan hospital ini. Kenderaan diletakkan di bahagian luar, dan kami masing-masing keluar mengenakan jaket tebal. Waktu tu agak sejuk sedikit, dan menggunakan lampu suluh, dan ada juga perkakas-perkakas yang lain yang dibawa bersama. Antaranya adalah rakaman alat rakaman audio. Kita pun masuk, dan bila jalan dekat luar tu, kita pada mulanya kita tidak dibenarkan masuk ke dalam. Ya, salah seorang daripada anggota kami ni yang mengetuai rombongan ekspedisi malam ini tidak benarkan kami terus masuk ke dalam. Katanya kami perlu berlega-lega dekat luar hospital ni dulu. Jalan dekat outskirt kawasan hospital ini untuk memberitahu sesiapa jua yang dekat dalam ni yang kita ada di luar. Jadi bila benda ni tahu yang kita ada di luar, selalunya benda-benda ni kata ketua kumpulan, mengikut apa pengalaman dan juga ilmu yang beliau ada baca dan pelajari, kebanyakan makhluk-makhluk halus ni, mereka kebanyakan takut dengan manusia. Bila ada manusia, mereka akan lari. Sebab tu kadang-kadang kata Kak Shelley, ini entah benar ataupun tidak, ini hanya penjelasan peribadi yang diberikan oleh Kak Shelley. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah berada dekat sesuatu kawasan, tengah duduk, tengah jalan, kita nampak macam ada susuk tubuh lari depan kita. Susuk tubuh lari, dan kita terperanjat lah, nampak macam orang dan sebagainya pada tempat tu sunyi, sepi. Jadi sebabnya makhluk-makhluk ini segan dan takut dengan kehadiran manusia. Jadi dengan berbuat demikian, bila kita jalan dekat outskirt, kawasan berliga-liga, kawasan luar hospital ni, kita memberitahu secara tidak langsung, hey, ada orang dekat luar, kau pergi sembunyi sekarang. Jadi itulah yang berlaku, kecuali kalau ada yang degil. Yang degil tu yang mana kita masuk ke tempat mereka, mereka rasa kita menceroboh dan mereka akan lawan balik. Itu satu masalah, kes yang berat, kata Kak Shelley. Jadi setelah kita berliga-liga dekat luar lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit dengan merakamkan audio, petik gambar, suluh sana, suluh sini, barulah ketua kumpulan kami kata, okay, I think we all set to go in, kata beliau. Jadi semua dah bersedia untuk masuk ke dalam. Kita pun melangkahkan kaki, perlahan-lahan masuk. Kakak tak nak jadi pasangan last, tak nak jadi pasangan yang pertama. Kakak nak jadi pasangan yang berada dekat tengah-tengah. Kakak bilang dengan husband kakak, please, jangan jadi last, jangan jadi depan. Kita tengah-tengah, belakang kita biar ada orang, depan biar ada orang. Okey, mereka setuju. Jalan, sedang jalan ni, masuk dalam jalan, punyalah seram. Dekat luar sejuk bila masuk dalam rumah, ingatkan panas. Yelah, rumah tu berbumbung, tutup dengan tembok, tingkap dan sebagainya. Bila masuk dalam rumah tu, kesejukannya lebih dahsyat daripada dekat luar. Ini sama sekali menunjukkan dalam rumah tu ada, ataupun dalam hospital tu ada entiti, katanya Kak Shelley. Kita pun mula jalan, dan kakak dapat rasakan kita lalu dekat kawasan pejabat ataupun ofis, kemudian lalu dekat kawasan ward hospital. Pendengar Misteri Jam 12, kata Kak Shelley, yang membuat kita batalkan ekspedisi pada malam itu, apabila salah seorang daripada
kita yang ikut tertinggal dekat belakang. Dia berdiri tegak. Kita jalan. Kemudian tengah nak periksa siapa yang ikut kita ni. Make sure semua sama-sama. Tak boleh tinggalkan kumpulan. Toleh belakang. Dapat lihat salah seorang anggota sedang berdiri seorang diri dalam gelap. Jadi ketua kumpulan pun bertanya, "Lucy, come on." Dia cakap bahasa putih lah, saya cuba lakonkan. "Lucy, come on." Tak gerak-gerak. Kenapa dengan Lucy ni? Panggil lagi, tak gerak-gerak. Tiba-tiba, Lucy daripada berdiri tegak, terus lompat dan dalam posisi merangkak. Bayangkan. Daripada berdiri tegak, Lucy lompat dan terus terus jatuh dalam posisi merangkak, kata Kak Shelley. Kami semua terperanjat. Kelihatan Lucy ni macam daripada filem-filem seram yang kakak tengok. Ketua kumpulan mengatakan abandon ataupun tinggalkan tempat ini. Kita harus keluar dari sini. Lucy masih lagi berada dalam hospital dalam keadaan merangkak. 2 orang lelaki dan seorang wanita masuk ke dalam, iaitu kakak kepada Lucy. Nak cuba bawa Lucy keluar. Tak boleh. Berat badan Lucy ni menguasai kekuatan 3 orang yang masuk dalam. Akhirnya, setelah mereka cuba bercakap dengan Lucy dan panggil Lucy, Lucy keluar. Keluar bersama dengan 3 orang yang masuk dalam tadi. Malam tu, ekspedisi dibatalkan. Tapi, salah seorang daripada teman yang ikut ekspedisi ini menceritakan kisah yang paling menakutkan. Ini terjadi selepas seminggu kita tidak berjumpa. Akhirnya kita berkumpul dan kita nak dengar balik audio-audio yang kita rakamkan. Salah seorang daripada ahli anggota menceritakan. Waktu kita nak pulang keluar daripada hospital, bila dia mendongak, dia nampak ramai orang-orang menjenguk daripada tingkap-tingkap hospital. Menjenguk dari atas ke bawah, dari tepi ke kawasan tempat mereka berdiri. Itulah kisah pengalaman yang tak dapat dilupakan, Casey. Terima kasih dari Kak Shelley, England. Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Pendengar 897, saya nak putarkan satu audio ni untuk anda. Ini sekarang ni menjadi viral audio ni. Saya tak tahu sama ada setiap kisah yang dikongsi sama, yang saya bacakan, yang saya tukil dari mana-mana. Jangan mudah kita percaya, jangan terikut-ikut. Itu pesanan saya. Anggaplah kemungkinan dibuat-buat, kemungkinan entahlah. Jadi kisah berikut ini yang ingin saya kongsi sama ni, ini kiriman daripada seorang rakan dari seberang tambak. Beliau berkongsi dan bila saya membaca kisah ni, ini kiriman posting ni melalui Facebook dan mungkin ada di antara anda dah dapat posting ni dah sampai pada anda. Dimuat naikkan post ini pada tanggal 26 Ogos 2.52 pagi di Labis. Labis tu saya tak tahu kat mana lah. Jadi beliau ni menceritakan dalam pengalaman di dalam posting. Selama ni ini saya baca dari apa yang dia post. Jadi dia menggunakan kata nama aku. Jadi begini kisahnya. Nanti akan saya beritahu anda audio yang dimaksudkan. Katanya begini.
Selama ni aku tak percaya sangat bab-bab hantu apa semua. Aku percaya makhluk jin dan syaitan itu wujud. Tapi hantu aku tidak percaya. Sebab aku tak pernah nampak. Tapi malam ni terjadi pada diriku sendiri. Aku tak tahu sama ada ilusi aku sendiri ataupun sesuatu yang lain. Kata beliau, aku on the way balik dari Keluang, Segamat. Seperti biasa aku takkan buka radio sebab aku suka layan Smule pada malam itu. Yalah, peneman aku seorang diri. Layan punya layan, tergerak hati nak buat video. Tapi video ni, aku merakamkan video menghadap jalan. Video Smule, aku rakamkan ketika sedang memandu menghadap jalan. Aku memilih lagu sudah ku tahu dari Projector Band. Yalah, nak cuba tekanlah solo sebab nak nyanyi sorang-sorang. Sebelum aku nak nyanyi, macam biasa, aku cek dulu sound dia okey ke tak. Sebab ada banyak pilihan. So, aku dah check sound, aku pun tekanlah restart song. Nak dijadikan cerita, aku lalu dekat kawasan tu, aku dah rasa lain macam. Aku buat tak tahu je lah. Ini beliau sedang Smule dalam kereta sambil memandu. Video rakaman selalunya orang rekod Smule muka sendiri. Ini video rakaman memaparkan ataupun merakamkan image video yang ada di hadapan kenderaan yang sedang dia memandu menggunakan jalan tersebut. Aku start nyanyi, aku rasa macam suara aku ada double. Macam pada malam tu, ketika sedang menyanyi, seperti aku ada backup singer. Padahal aku nyanyi solo. Dah check semua. Dah check. Ini versi 2 orang ke versi seorang ni? Okey, sebelum nak mula nyanyi, aku tergerak hati pula nak senyap sekejap. Bila aku berhenti daripada menyanyi, alangkah terkejutnya aku, ada suara orang nyanyi dalam tu. Seolah-olah macam nak join aku menyanyi sekali. Aku terpandang kelibat dekat cermin belakang aku. Macam ada something. Aku cabut earphone sepantas kilat. Selepas aku cabut earphone, aku campak phone aku ke bawah. Aku turunkan tingkap kiri dan kanan. Aku membungkukkan badan dan parking dagu aku dekat steering kereta supaya aku tak gatal nak lihat cermin di sisi belakang. Aku fokus pandang depan. Jadi aku tak perlu tegakkan tubuh. Bila aku tegakkan badan, nampak cermin, nampak belakang kereta. Sambil memandu aku istighfar, baca ayat-ayat apa yang patut yang terlintas dekat kepala otak aku ni. Semasa aku melaungkan azan, aku dapat merasakan orang seolah-olah membelai-belai aku dari belakang badan. Seperti mencuit-cuit, aku menjadi makin gerun. Tapi aku cuba melaungkan azan. Jadi anda bayangkan, apa yang terjadi? Saya akan putarkan audio yang dimaksudkan seolah-olah ada orang menyanyi Smule dengan dia. Anda seperti yang kita tahu, ada jalan-jalan raya di kawasan-kawasan Malaysia yang memang tak ada lampu jalan, yang memang gelap. Jadi tengah Smule, tengah nyanyi lagu Projector Band, tiba-tiba ada suara sambut nyanyi sama-sama dalam kereta. Kita akan mungkin ikuti rakaman ini. Ingat saudara, jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Apa kata kalau kita berehat seketika? Selepas ini, saya akan kembali untuk saya kongsi dengan anda tentang lagu yang dimaksudkan, yang mana ada suara orang menyanyi bersama. Casey akan kembali di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar
dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Saya bersama dengan anda dalam rancangan MJ12 Ria 897. Apa juga kita dengar anggap sebagai hiburan, ya. Jangan kita terlampau percaya dan taksub. Begitu juga dengan kisah-kisah yang dibacakan. Dengan awal tadi ada kisah yang menjadi viral di internet. Kita hanya dengar dan kita nilai sendirilah. Saya pun tidak ingin anda percaya dan saya pun tak akan mungkin percaya dengan apa jua yang diketengahkan sebagai sekadar hiburan, tidak lebih dari itu. Nanti ada pula terlampau taksub. Baik, berikut ini audio yang dimaksudkan. Kawan saya kirimkan saya audio yang dikatakan ini merupakan awal tadilah abang tu nyanyi, sampaikan dia istighfar terperanjat bila dengar suara. Tapi tak tahulah sejauh mana benda ni benar ataupun tidak. Kita anggap ini semua hanya satu rekaan saja, ya, kemungkinan ataupun satu yang benar, tidak pastilah. Tapi hanya sekadar hiburan. Saya akan ketengahkan audio klip yang dimaksudkan. Dia sedang memandu seorang diri pada waktu malam di jalan raya yang gelap. Bila dia menyanyi, dia dengar ada suara dalam dia sedang menyanyi itu. Kita dengar sedikit saja. Ini audio yang dikirimkan oleh teman saya melalui aplikasi WhatsApp dan saya putarkan untuk anda dengar dan anda nilai sendiri. Pada saya ni mungkin kebetulan memang lagu tu ada suara orang menyanyi lah, disalah download ya. Sebabnya kalau tengok Smule ni macam-macam versi ada, kita boleh pilih. Jadi mungkin yang dia muat turunkan ni ataupun gunakan ini adalah versi yang ada suara orang. Itu pandangan saya. Kita dengar sekarang. Benar ataupun tidak? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Assalamualaikum. Sorry lah kalau ke laut. Seringkali aku dengar tu. Ya, sekali lagi Dengar sikit je lah. Dia tak kuat. Cuba anda dengar dengan teliti. Sekali lagi saya putarkan. Mungkin ada yang nak dengar dengan jelas. Ataupun tak dengar dengan jelas. Boleh kuatkan audio anda sekali lagi. Dengar sekali lagi. Assalamualaikum. Salam. Sorry lah kalau ke laut. Tak apa. No problem bro. Seringkali aku dengar. Mungkin suara tu memang datang daripada rakaman Smule tu sendiri. Mungkinlah tengah sorang-sorang memandu, macam-macam perasaan akan keluar. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 897 MM. Saudara,
Kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik saudara, selamat tengah malam pada semua. Tadi dapat dengar ada kata Casey dengar suara lelaki dengan suara macam seorang wanita tua menyanyi. Saya tak dengar pun suara wanita tua, saya dengar suara lelaki menyanyi. Tapi saya rasa itu mungkin rakaman asli lah. Rakaman yang asli, yang original, rakaman asal video Smule yang digunakan. Apa yang anda dengar? Mungkin boleh tinggalkan komen anda di Facebook DJ Casey ataupun Facebook Ria di bawah posting terkini lah. Yang ini sebelum saya jawab panggilan anda sebentar nanti, ini ada kisah yang ingin saya kongsi sama. Ni datang daripada mana tadi? Okey, ini dari Abang Jo. Abang Jo berkongsi kisah yang beliau alami. Ini berlaku di rumahnya. Katanya di sini, waktu saya sedang isap rokok di luar rumah sekitar jam 10 malam, saya ternampak jiran sebelah saya ni baru balik dalam keadaan tersenyum-senyum. Sebab saya tahu saya pun 2 hari sebelum itu telah pun kunjungi dan menziarahi beliau dan isteri yang berada di hospital pada waktu itu, menerima kelahiran anak mereka yang pertama. Pasangan jiran ni, jiran saya, kata Abang Jo, dah berumah tangga hampir kalau tak silap 6 atau 7 tahun. Tapi masih belum ada cahaya mata, masih belum dikurniakan zuriat. Bayangkan Casey, hanya selepas 6-7 tahun baru mereka dapat anak. Memanglah saat-saat paling gembira. Jadi jam 10 lebih malam, saya dekat luar sedang berdiri merokok ni sorang-sorang. Isteri dengan anak saya dah pun masuk tidur. Saya ternampak dengan dia. Saya pun berbual lah, ajak berbual. Macam mana anak? Bagus. Wah, Alhamdulillah, tahniah. Dia pun cakap, itulah bang, saya tunggu lama bang. Alhamdulillah bang, betul, saya bersyukur sangat. Dia ceritakanlah yang dia memang rasa bersyukur. Saat paling gembira dalam hidupnya, memang tak terkata lah. Bual, katanya esok isterinya discharge daripada hospital. Dan anaknya Alhamdulillah sihat lah, tidak ada apa-apa sakit. Kita pun sedang bercakap-cakap. Kemudian dia tanya saya, bang, ni saya dah bawa uri anak saya dalam beg. Kau bawa balik uri? Tak ada, nak tanam bang. Kat mana boleh tanam Dia bertanya dengan saya. Dan saya cakap dengan dia terus terang, uri-uri anak aku semua, 3 anak aku ni, aku semua serahkan pada hospital. Aku tak bawa balik. Kau bawa balik Saya kata pada dia, itulah bang, mak mentua saya lah suruh tanam. Abang tahu tak tempat mana-mana. Jadi saya pun fikirlah, ada seorang kawan pernah menanam uri di masjid. Jadi kena beritahulah pihak masjid. Tapi tak semua masjid ada masjid-masjid tertentu saja. Beritahu pihak masjid nak tanam uri, nanti mereka akan beri cangkul, mereka akan beri tempat sesuai untuk tanam uri. Jadi sedang bercakap ni, cakap, kau simpan uri baik-baik. Itulah bang, nanti lepas ni saya nak masuk dalam peti ais terus. Habis saya tanya dia, kau dah cuci belum? Nak kena cuci ke bang? Entah aku rasa aku pernah dengar kena cuci agaknya. Cucilah uri. Dia tanya saya, cuci pakai apa bang? Yalah Casey, pertama kali ada anak. Saya pula ni, anak saya 3 tak pernah pun saya tanam uri sendiri. Nak tak nak pun saya telefon abang ipar saya. Nasib baik dia jawab. Dia pun beritahu arahan, uri nak cuci ni sebabnya nak hilangkan bau darah, supaya tidak ada binatang-binatang, anjing ke yang korek untuk keluarkan balik uri. Jadi dikata, yang pertama cuci dengan garam untuk hapuskan bau-bau darah tu.
Kemudian cuci dengan limau. Limau hijau tu perah dan cuci lagi, berkali-kali bilas. Kalau ada asam lagi bagus. Asam tu letak, rendam dan cuci lagi, cuci dan berkali-kali sampai darah tu kalau boleh hilang lah. Nak hilang 100% memang susah. Setidak-tidaknya kata di sini 80% hilang dah bagus. Kemudian uri tu masuk dalam bekas kain. Katanya kenapa pakai bekas kain? Sebab kain ni akan reput. Jadi uri ni pun akan masuk ke tanah, dia akan sebati dengan tanah. Kalau plastik susah nak reput. Makan berpuluhan tahun untuk reput. Jadi ada baiknya uri masuk dalam kain. Kain tak kisahlah kain apa pun. Ambil kain, masukkan uri tu dalam kain, masuk dalam plastik supaya tak menitis jatuh. Jadi sampai dekat tempat yang nak ditanam, kata abang ipar saya, baru keluarkan uri dari kain tu, tanam dengan kain-kain sekali. Itu arahan yang diberikan. Saya pun kata dengan dia lah, kau kena buat ni. Tiba-tiba dia kata, bang, tolong saya boleh tak? Saya pun takut lah bang, tak tahu salah. Okeylah, saya masuk dalam rumah, buka peti ais, tengoklah ada apa-apa saya boleh pakai. Ada limau, ada asam, ambil je lah, buat pergi rumah sebelah. Jadi waktu tu dah cakap, berbual, bincang, debak-gedebuk, dah 11 lebih malam, dah dekat 12 tengah malam KC. Uri tu letak dekat sinki cuci pinggan mangkuk dalam rumah jiran sebelah. Rumah jiran sebelah tak ada orang Saya, dia dan Uri. Buka paip air mengalir, keluarkan. Pertama kali saya nampak Uri depan mata KC. Berlendih, berlumuran darah. Dan agak sejuk lah sebab uri ni baru dikeluarkan dari peti ais. Jadi cuba basuh, hilangkan ais. Cuci darah tu, basuh lagi, cuci darah. Cuci je dah makan masa, katanya di sini. Makan masa untuk membersihkan uri tersebut. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan tengah cuci ni memakan masa nak hilangkan darah, belum lagi taruh garam, belum lagi taruh limau. Tengah cuci. Nak dekat pukul 12 ni. Saya dalam hati cakap, pukul 12 ni, uri tak boleh terdedah macam ni. Saya pun kata padanya, tak apa, biar abang cuci uri, kau pergi cari kain. Dia pun masuk dalam bilik, tengah cari kain. Tengah cuci, tiba-tiba dekat tingkap dapur KC, dengar bunyi ketukan. Saya pada mulanya ingatkan ada orang ketuk pintu depan. Saya terjenguk tengok pintu depan, langsung tak ada orang. Macam mana ni? Siapa pula ketuk-ketuk ni? Saya tetap cuci, bersihkan. Tiba-tiba saya terpandang dekat cermin, dekat tingkap dapur. Macam ada sesuatu sedang terapung-apung dekat sana. Ya Allah, kata Abang Jo. Saya ni KC, anak dah 3. Konon dah experience lah. Tak tahulah apa saya nampak, tapi nampak sesuatu dekat tingkap dapur. Tangan tengah pegang uri, mana tak takut. Saya pun panggil dia. Mat, dah jumpa kain belum? Padahal tengah takut ni. Dah bang. Cepat sini. Dia pun keluar. Astaghfirullahalazim bang. Apa tu bang? Dia nampak KC dekat tingkap dapur. Dah, Mat. Kau ada handphone ada surah tak? Hah? Surah apa? Tak apa, handphone kau sekarang, kau buka YouTube, kau cari surah-surah sekarang. Dia pun buat KC. Keluarkan handphone menggeletar, dua-dua penakut. Kata Abang Man. Maaf, kata Abang Jo kepada temannya. Jadi Abang Jo basuh uri, pandang ke arah lain, tak nak tengok tingkap dapur. Dia pun sama. Teman jiran sebelah ni masuk YouTube,
Kemudian cari surah-surah, tekan butang play, berkumandang surah tu. Dapat rasakan ketukan tu makin kuat. Mula-mula pelan. Surah berkumandang. Cepat. Cuci, bersihkan, taruh garam, cuci lagi, taruh garam, perah limau, taruh tu, taruh ni. Kemudian okeylah, aku rasa dah okeylah. Masuk dalam kain ikat, masuk dalam plastik, masuk dalam bahagian tempat pembeku. Tutup peti ais. Bang, kata jiran sebelah, malam ni abang tidur sini je lah, boleh tak bang? Dalam hati saya, Casey, kalau boleh saya nak balik tidur kat rumah, Casey. Ya. Kau tunggu jap lah. Abang pergi bilang isteri abang. Yalah, nanti isteri bangun tengok suami tak ada, apa pula. Jadi saya pun pergi sebelah. Jiran sebelah saya ikut Casey sampai masuk rumah, duduk dekat ruang tamu. Saya beritahu isteri yang saya nak temankan jiran dekat sebelah. Tak pernah dalam hidup saya tidur rumah jiran, Casey. Ini pertama kali sebenarnya. Masuk rumah jiran, duduk dekat ruang tamu. Saya kata, kau nak tidur, tidur lah, abang tidur kat sini. Tak apa abang, saya pun tidur kat ruang tamu lah. Sampailah Alhamdulillah waktu pagi. Selepas subuh tu kita bangun. Saya dengan dia pergi cari masjid untuk tanam uri anak dia. Itulah kisah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, saudara pendengar Ria 897 boleh hubungi saya sekarang di 669-11897. Cerita Uri tadi memang ada mencuit hati jugalah. Ada seramnya, ada lucunya jugalah. Yalah. Kata Abang Jo, dia semua hidup jiran dengan jiran sebelah, tak pernah tidur rumah jiran. Uri punya pasal dia tidur. Jiran dia pun takut juga. Bila abang juga kata, kau tidur dalam bilik lah, abang tidur kat sofa. Tak apa bang, saya tidur dengan abang dekat ruang tamu. Ayolah, lucu pun ada, seram pun ada. Jadi, terima kasih kepada Abang Jo kerana sudi berkongsi kisah yang menarik ini dalam Misteri Jam 12. Baik. Pendengar Ria 897, kalau sudah bersedia, saya harap yang hubungi saya ingin berkongsi kisah yang benar-benar ada cerita yang nak diketengahkan, ya. Jangan pula anti telefon. Ada yang mungkin belum bersedia, kita beri laluan kepada yang lain. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi, siapa tu? Helmi. Helmi, panggilan dari mana Helmi? JB.
Dan ada kisah tentang apa, Helmi? Silakan. Ini satu kisah misteri yang berlaku pada tahun 90-an lah. Okey. Saya pun tak pasti kebenarannya. Yang cerita ni lah belakang kerja saya. Dia bercerita tentang arwah abang dia yang masih hidup pada tahun 90-an tu. Dia bercerita tentang arwah abang dia. Dia kata masa tu dia masih sekolah lagi. Tapi arwah abang dia ni dah kerja masa tu. Jadi arwah abang dia ni ada satu kelebihan. Bila dia pergi keluar rumah, arwah abang dia ni dia tak mempunyai kereta. Dia cuma pakai motosikal aja. Jadi bila dia keluar rumah, kalau niat dia tu untuk membantu orang, bila hari hujan, dia reda hujan tak basah. Itu kelebihan dia. Tapi kalau dia keluar rumah tu untuk tujuan pribadi, untuk hal-hal pribadi dia, kalau dia reda hujan, dia pun basah macam orang lain juga. Tapi kalau dia keluar rumah tu untuk tujuan menolong orang lain, macam tolong kawan-kawan ke, tolong saudara mara ke, dia reda hujan tak basah. Itulah ceritanya Casey. Itu saja Casey. Jadi itu misteri Terima kasih pada anda yang mendengar Misteri Jam 12. Okey, 669-11897. Daripada ini kiriman komen daripada pendengar-pendengar, teman-teman yang sedang mendengar sekarang ini. Kiriman daripada siapa ni? Ida katanya, Casey, kisah Uri tadi memang lucu, tapi kalau difikir balik, Casey, dalam situasi mereka berdua memang seram. Yelah, tengah cuci uri malam-malam dekat rumah, dua lelaki tiba-tiba dekat tingkap, satu nampak sesuatu, satu lagi dengan ketuk-ketuk. Kalau saya, Casey, saya akan cakap dengan dia, tak apalah, kau buat sudah, aku nak balik. Yang ini, kisah Uri tadi very interesting. Kelakar pun ada, seram pun ada. Tapi memang seram, sampai kan saya takut nak pergi tandas. Anyway, best Casey, kisah malam ni. Terima kasih. Jadi, kisah-kisah yang ada kata Casey, okey, terima kasih pada anda yang sudi mendengar rancangan MJ12. Ada yang kongsi gambar yang menyeramkan. Ada kata ni Casey, gambar nampak tak tu? Tapi saya rasa gambar ni mungkin diadun. Sebabnya hantu dalam gambar ni macam saya pernah nampak dekat gambar lain. Dia macam sama gitulah. Macam pernah nampak je. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita akan berkongsi kisah. Silakan 669-11897 669-11897 bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Malam Casey dan juga kepada para peminat MJ12. Nama saya Ahmad. Saya ingin berkongsi pengalaman. Saya ni seorang pemandu taksi berasal dari Malaysia. Pengalaman saya berlaku ketika saya nak pulang ke rumah. Rumah saya terletak dekat kawasan Segamat. Memandu taksi nak pulang ke rumah 11 lebih malam pada waktu itu. Saya sedang memandu. Kalau saya merokok, saya buka tingkap lah. Depan, belakang tingkap saya akan buka. Dan saya akan hidupkan rokok saya. Saya akan merokok, memandu. Yang pertama ni, saya merokok kerana saya nak hilangkan rasa mengantuk. Ada kalanya penat, bekerja sepanjang hari, dari pagi sampai ke malam. Oleh kerana mengantuk, saya terpaksa merokok ketika sedang memandu. Sebenarnya saya tak suka pun merokok ketika sedang memandu.
Sebab saya ni jenis yang menjaga teksi, tak nak habuk-habuk rokok masuk ke dalam. Jadi pendengar Ria 897, kata beliau lagi, ketika saya sedang nak hidupkan rokok saya, dah turunkan tingkap, tiba-tiba angin tiup masuk ke dalam, bau harum sangat. Baunya sama seperti seorang wanita mengenakan wangi-wangian, Casey. Bila bau tu dapat kita bau tu sampai kepada kita secara automatik. Bila kita terhidu bau yang harum, yang wangi, yang menyeramkan, bulu roma akan meremang. Dia bukan bau macam minyak wangi tau, kata abang kita. Sebab bau minyak wangi kita bau, setakat tu saja. Tapi kalau bau itu adalah bau yang menyeramkan, dia akan datang bau dan kemudian diikuti dengan keadaan bulu roma meremang. Itulah, saya baru nak hidupkan rokok ni. Buka tingkap, bau datang, meremang bulu roma. Daripada mengantuk, terus hilang rasa mengantuk. Rokok simpan balik, letak tepi, pandu. Kemudian tengok kiri, tengok kanan, tengok depan. Keadaan fikiran saya menjadi kacau bilau, katanya. Saya ni seolah-olah tak boleh beri tumpuan. Sebab takut sangat-sangat bau harum tu makin ada. Terpandang pada cermin kereta untuk tengok belakang, tapi memang tak ada orang. Saya pun naikkan tingkap untuk tutup balik tingkap supaya bau tu tak masuk lagi. Lazimnya bau tu kalau masuk, dan dia akan hilang dalam beberapa saat, mungkin minit. Tapi setelah saya tutup tingkap semua, dah tutup tingkap, bau tu masih ada dalam teksi saya. Saya hanya perlu tawakal dan saya putarkan CD surah-surah suci ketika saya sedang memandu untuk pulang ke rumah. Pendengar Ria 897 FM, hanya Allah saja yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Lambat betul nak sampai. Akhirnya saya lalu dekat stesen minyak. Saya masuk dalam stesen minyak, letakkan teksi saya di tepi, dan saya hidupkan sebatang rokok untuk merokok dekat luar. Sedang saya merokok jauh daripada stesen minyak tu, di tepi jalan, saya terpandang-pandang dekat belakang teksi. Memang tak nampak orang, memang tidak ada sesiapa pun. Tapi bau tu masih lagi terngiang-ngiang, Casey, di benak fikiran saya. Setelah lebih kurang dalam 4-5 minit habis batang rokok, saya pun masuk balik dalam teksi saya. Bau tu dah hilang. Sudah tidak ada lagi dalam teksi. Ingatkan dah habis. Ya, beliau pun sampai dekat rumah kampungnya yang terletak di kawasan Segamat. Jadi pendengar Ria 897, bila sampai Segamat, dah pandu teksi pada waktu malam seorang diri. Saya pun keluar dari teksi. Waktu tu rumah masih terang. Anak dah tidur, isteri saya belum tidur. Dekat ruang tamu sedang menonton TV dan menantikan kepulangan saya. Saya pun tolak pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Bang dah makan? Tanya isteri pada saya. Masak apa awak hari ni? Nanti abang pergi bersihkan diri dulu. Saya siapkan makan. Isteri pun pergi dapur. Siapkan makanan. Saya pun bersihkan diri, tukar pakaian semua. Kemudian saya keluar. Dan saya duduk tengah makan ni dekat dapur. Dari dapur boleh nampak ruang tamu. TV masih menyala. Kemudian ada sofa. Isteri tengah duduk layan saya makan. Saya bila masuk rumah tadi tak perasan. Saya cakap pada isteri, "Dahlah, awak tak payahlah layan saya makan. Awak pergi layan kawan awak kat depan tu." Pergi? Kawan saya? Mana ada kawan, bang? Saya dari tadi seorang, bang, tunggu abang balik. Casey, bila saya tengok,
Ada perempuan dekat depan ruang tamu tengah duduk memandang ke arah TV yang mana belakangnya membelakangi saya. Makan lagi. Jadi isteri saya pun bangun. Bang, sekejap lah. Saya tutup TV lah lepas makan tidur. Isteri nak bangun. Dah. Awak duduk sini temankan saya. Seram, Casey. Kalau isteri saya pergi depan, ternampak susuk tubuh tu, buat dia pingsan, lagi jadi satu cerita. Jadi kata beliau, tadi abang juga yang suruh saya pergi depan. Tak apa, awak duduk sini temankan saya. Makan, sambil makan saya tengok lagi masih ada. Makan tengok lagi masih ada. Hampir-hampir lebih kurang dari lagi 3-4 suap sebelum saya habis makan, saya tengok lagi, dia dah hilang. Saya pun cuci tangan, isteri bersihkan meja, saya sendiri ke depan matikan TV. Tak nampak apa-apa, tutup tingkap, tutup pintu, masuk dalam bilik tidur. Tak pastilah benda tu masuk dalam rumah dan kekal dalam rumah ataupun tidak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.